Selamat petang dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 April 2020 bersama saya, Daniel Anthony. Penjawat awam menerima gaji seperti biasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Justru mereka masih perlu membayar pinjaman perumahan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam ataupun LPPSA. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata demikian pada sidang media harian di Putrajaya hari ini. Kaki tangan kerajaan masih menerima gaji seperti biasa. Yang tidak ada gaji adalah peniaga-peniaga kecil, yang menjual goreng pisang dan sebagainya, yang tidak dapat membuka perniagaan mereka. Sebab itulah dibantu secara grant dan sebagainya. Tetapi kaki tangan kerajaan, mereka masih bekerja, mendapat gaji walaupun bercuti, tapi gaji terus berjalan seperti biasa. Jadi sebab itulah saya percaya pihak kementerian telah pun memberikan jawapan ini sebelum ini. Jadi itulah antara alasan kenapa pinjaman perumahan kerajaan ini masih diteruskan seperti biasa. Pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong Selayang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD bermula hari ini hingga 3 Mei ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PKPD ke-6 itu membabitkan 8 parsel di kawasan terbabit. Di atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan PKPD ke-6 di Pusat Bandar Utama Kuala Lumpur, Pusat Bandar Utara. Bandar Utama lain. Di Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur dan kawasan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur. Pasar Borong Kuala Lumpur ni ramai yang kenali juga sebagai Pasar Borong Selayang. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membangkitkan persoalan berkenaan kelulusan kepada Himpunan Tabligh Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur yang kemudiannya menjadi kluster terbesar COVID-19 di Malaysia. Dalam satu hantaran di Facebook, Najib mempersoalkan kenapa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun DBKL mengeluarkan surat tanpa halangan untuk himpunan itu pada 17 Februari. Apabila dihubungi bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad mengesahkan bahawa kelulusan DBKL terakluk kepada kelulusan polis dan ia hanya berkaitan penutupan jalan seperti yang dimohon penganjur. Khalid juga berkata langkah memberi kelulusan tidak dilihat sebagai masalah pada masa itu, iaitu hampir 2 minggu sebelum himpunan berlangsung. Naib Presiden PKR Tian Chua membidas dakwaan yang tular di media sosial mengatakan beliau dan beberapa pemimpin lain disenaraikan dalam kepimpinan sebuah parti baru. Dalam satu kenyataan, Tian Chua dipercayai merujuk imej yang memaparkan dirinya dan bekas pemimpin PKR Muhammad Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin dalam carta grafik menggambarkan mereka sebagai barisan pemimpin parti yang dinamakan sebagai Parti Negara Malaysia. Bekas ahli Parlimen Batu itu berkata serangan kotor itu didalangi segelintir anggota PKR yang menurutnya terlalu bosan dan tidak tahu menggunakan masa lapang di rumah untuk buat perkara yang boleh memanfaatkan rakyat dan ekonomi negara. Buat pertama kali sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkenalkan pada 18 Mac lalu, Malaysia hari ini mencatatkan kes harian COVID-19 baru yang paling rendah. Dalam sidang medianya hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Noor Hisham Abdullah memaklumkan bahawa hanya 36 kes baru dilaporkan setakat tengah hari tadi. Noor Hisham hari ini juga memaklumkan bahawa tiada penambahan kes kematian baru yang dilaporkan. Ini menjadikan jumlah korban akibat wabak itu kekal pada 89. Sehingga 20 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 36 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,425 kes dari 113,055 individu yang telah disaring dan diuji bersamaan dengan 4.7%. Ini merupakan bilangan kes harian yang paling rendah direkod setakat ini. Bekas Menteri Besar Pahang Adnan Yaakob mencuri perhatian dalam Dewan Undangan Negeri kerana memakai respirator ketika sidang berlangsung. Adun pelangai memakai alat penapis udara berwarna biru dan merah jambu, sedangkan wakil rakyat lain cuma memakai topeng muka pembedahan biasa. Adun Semambu Lee Chian Chong berkata Dewan bersidang cuma sejam dengan beberapa langkah pencegahan bagi mengekang COVID-19. Ini termasuk menjarakkan tempat duduk dan pemeriksaan suhu badan.
Sekian sahaja dari saya, Daniel Anthony, untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda duduk di rumah dan luangkan masa anda dengan mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.